Kalau kita tengok, dia berlatih di Netherlands, dia berlatih di luar negara. Kemahiran Nicole David ni, nak cari anak kita nak jadi macam Nicole David ni, pengorbanan mak ayah Nicole David. Dia bagi anak dia jadi atlet negara. Tak banyak mak bapak nak anak jadi atlet negara, nak jadi lawyer, doktor, engineer, nak jadi pembangkang. Macam kita nak anak kita semua nak jadi yang tersohor, tetapi bukan dalam bidang sukan. Silakan. Terima kasih YB. Saya setuju sekali lah dengan apa yang dicakap oleh YB tadi, pengerang. Dan tentang isu bajet untuk bakat, mencungkil bakat baru di sekolah-sekolah, saya pandangan YB tentang sekolah-sekolah yang sampai sekarang masih tak ada padang. Contohnya di kawasan saya ada 5 buah sekolah tak ada padang, termasuk sebuah sekolah kebangsaan, iaitu sekolah kebangsaan Macang Bubuk yang dah berumur 100 tahun. Sehingga kini tak ada padang. Mungkin kena macam apa yang YB kata, bermain di sungai ke, di sawah ke. Jadi saya mungkin boleh beri pandangan sikit. Dan keduanya ialah tentang isu wanita tadi. Adakah YB setuju bahawa walaupun ada bajet kepada usahawan wanita, tetapi yang saya rasa tercicir adalah nombor 1, wanita yang memilih untuk menjadi suri rumah tangga. Tadi YB Lenggong kata Pakatan Rakyat tidak menghargai wanita, tetapi bajet alternatif Pakatan Rakyat memperiktirafkan sumbangan suri rumah tangga dan ibu-ibu yang memilih untuk tinggal di rumah. Dan keduanya ialah golongan wanita yang bekerja di sektor pekerjaan. Saya rasa pada masa ini negara kita dah 20 tahun, 23 tahun sebenarnya terbantut kadar penyertaan buruh wanita pada kadar 46 hingga 47%. Perdana Menteri pada RMK yang 10, pada permulaan RMK 10 mengatakan kita mensasar untuk mencapai 55%, tapi nampaknya RMK 10 dah nak akhir, ini bajet kelima beliau, nampaknya tak ada satu strategi yang khusus untuk mencapai 55% kadar penyertaan buruh wanita tersebut. Terima kasih. Boleh sambung dulu sebelum jawab? Oh, kota baru. Terima kasih Datuk Rektor, terima kasih pengerang. Hari ini nampak ceria. Tadi Yang Berhormat mungkin sebagai bekas Menteri Sukan melahirkan betapa perlunya negara memperbanyakkan lagi tokoh-tokoh sukan kita dalam pelbagai disiplin sukan lah. Saya nak tanya pandangan pengerang. Kita lihat masalah sekarang ini di kalangan ahli-ahli sukan ni, apabila mereka terlibat dengan sukan, kebanyakan mereka ini meninggalkan bidang akademik, sehingga melahirkan ahli-ahli sukan kita ni, bukan semua tapi kebanyakannya adalah school dropout, maknanya pihak yang gagal di sekolah. Jadi oleh kerana dia ni tidak mempunyai akademik yang tinggi, tak macam ahli sukan di luar negara, apabila mereka menjadi ahli sukan profesional, mereka tidak dapat menguruskan pendapatan mereka dan juga ekonomi mereka dan sebagainya. Lantaran itu bila habis jadi ahli sukan, mereka jadi papa ke dana. Ramai ahli-ahli sukan kita hidup merana walaupun satu masa pernah jadi hero dalam negara kita ini. Jadi saya nak minta pandangan Yang Berhormat, macam mana nak selesai masalah ni. Terima kasih. Terima kasih Bukit Mentajam, Kota Baru. Jadi Bukit Mentajam, saya nak jawab pasal badan sekolah ni. Memang ini isu perumahan lah. Tapi sebenarnya bila bercakap tentang nak mengeluarkan atlet, ini bukan isu kena adanya padang sekolah ke tak ada padang sekolah. Strategi untuk mengeluarkan atlet dalam dunia pada hari ini ialah TID, Talent Identification Development Program, dengan izin. Maknanya kita keluar, kita cari anak-anak kita yang mungkin dia tak main bola, dia tak berenang, tetapi saiz badan dia, cara dia, latar belakang dia boleh memberikan mereka kebolehan untuk menjadi juara dunia. Itu satu, kita mencari talent ID, itu maknanya kita mencari. Keduanya, paling penting bagi nak mengeluarkan atlet negara tu ialah kekuatan mental dengan izin, mental strength. Sebab kalau tak ada kekuatan mental, dia nak berjaya, dia nak berjuang, ni macam pergi perang, bukan boleh senang. So saya sebut macam Ling Chong Wei, saya masih ingat masa tu isteri dia tu, girlfriend dia, kesian kat dia, main telefon gaduh-gaduh, tak boleh main, kalah. Tapi kita ambil handphone, confiscate handphone dengan izin, tak boleh lah, kita kena berperi kemanusiaan. Ini sebagai contoh isu dia. Sama juga dengan atlet lain di luar negara. Tetapi berbanding atlet nation dengan atlet luar negara, atlet luar negara berharga berjuta-juta ringgit. Kaki insurans berjuta-juta. Kita ni nak insurans apa? Masalah kita ialah kita tidak mempunyai, kesimpulan saya ialah kita tidak mempunyai dengan izin sports culture. Kita tidak mempunyai budaya sukan. Contohnya kita tengok CIMB baru-baru ni, golf.
antarabangsa. Macam-macam CIMB dengan izin sponsor untuk sukan golf. Memang baik. Macam-macam atlet dunia datang. Tapi dalam aspek nak main jago kampung di luar bandar, kalau kerajaan jabatan beli sukan tak keluar duit, tak bagi duit, nak beli jersey, wakil rakyat kena bagi duit. Nak bagi piala, wakil rakyat bagi duit. Macam-macam. Seolah-olahnya budaya kita tak ada baju, tak ada uniform, tak ada hadiah, tak ada piala, tak boleh main. Ini jadi masalah dia. Jadi pemikiran kita iaitu dengan izin budaya sukan. Jadi sebut kepada Australia sebagai contoh. Antara semua daerah-daerah di Australia, antara yang paling tinggi mengeluarkan sukan jago dunia ialah daripada Perth, Australia dengan izin. Berbanding daripada Sydney, berbanding daripada Melbourne, dan berbanding daripada Brisbane. Pertama kerana ia mempunyai institut sukaraja di Perth, pusatnya di situ untuk Australia. Kedua, sebab budaya Australia ni, diorang ni memang tak ada hiburan macam negara lain. Orang Australia ni suka pergi pukul 4, pukul 5, api dah tutup, dia tidur. Bangun pagi-pagi pukul 6, pukul 5, dia beriadah dan sebagainya. Jadi budaya sukan itulah yang banyak mengeluarkan juara dunia. Itu sebab dalam aspek ini yang mana Bukit Mentajam bercakap pasal padang sukan, bagi saya mungkin satu faktor, tetapi bukan punca faktor sebenarnya. Bukit Mentajam cakap pasal orang perempuan. Dia kata tentang kerajaan Pakatan dengan Barisan Nasional. Saya minta maaf lah Bukit Mentajam, ahli parlimen Bukit Mentajam dulu perempuan kan? Kenapa tukar kepada lelaki? Saya nak tanya ni. Ini Pakatan Rakyat cakap tak suka bikin, tu tak? Ini masalah. Dia cakap macam-macam, dia tak buat. Ini masalah. Itu tak apalah. Saya biar naik pangkat jadi exco dengan parlimen. Tapi lelaki juga boleh memperjuangkan hak wanita. Bagilah yang lain yang sekurang-kurangnya lelaki ni sebab Pakatan Rakyat dia tak mengeluarkan kenyataan yang menghina wanita. Saya cakap je. Jadi Kota Baru, ni abang saya, setiap kali dia tanya soalan saya nak jawab. Betul. Masalah sekarang yang saya kata bahawa harga atlet kita, anak-anak kita yang jadi juara ni, dia tak ke mana. Berapa banyak duit, sponsorship pun tak ada. Kalau orang putih ni nak cakap David Beckham, berjuta-juta, kaki, tangan, rambut, semua ada sponsorship. Kita ni, Datuk Speaker, kalau tak ada kerajaan bantu, tak ada wakil rakyat bagi bantuan, tak ada pejabat daerah tolong dan sebagainya, memang susah nak mewujudkan budaya sebab kita tak ada budaya. Jadi sekarang ni dalam bahasa orang putih dengan izin, chicken and egg argument. Jadi sekarang ni macam mana? Budaya tu lebih ataupun infrastruktur dengan izin ataupun facility. Itu sebab ni saya minta Yang Amat Berhormat Menteri bersebut pada Kementerian Belia Sukan 239 juta. Saya terima nak naik tarafkan gelanggang, nak wujudkan kompleks, semua saya setuju. Tapi kita mesti meletakkan sekurang-kurangnya 50% ataupun lebih daripada jumlah duit tersebut untuk mengeluarkan anak-anak baru, bakat-bakat baru di bawah talent identification program. Keduanya saya nak sebut bagi sukan ni, future professional coach, bagi saya kita kena banyakkan jurulatih tempatan. Pasal anak-anak kita ni kadang-kadang dia tengok jurulatih tu orang putih, dia tengok jurulatih tu orang luar, cakap pun bahasa tak betul, dia pun faham tidak. Kadang-kadang orang putih ni badan dia saiz 5 kaki 11 inci, 6 kaki tinggi. Kita punya anak-anak kadang-kadang 4 kaki lebih, 5 kaki 2, 5 kaki 5. Jadi di segi persamaan tu tak ada, di segi pemikiran dan sebagainya. Dengan izin Tengku.